Selamat petang kepada semua student. So, seperti mana yang dijanjikan, hari ini saya membuat video recording ketiga untuk memberitahu cara bagaimana kita untuk mendapat markah dalam peringkat kedua IELTS bagi subjek kandung keseksaan. Okeylah kepada semua sihatlah. Kepada mereka yang kuarantin itu, pastikan kesihatan anda kamu dijaga dengan baik, minum air banyak, sebab minggu depan kita akan mengadakan exam. Sekira student tak boleh menduduki exam itu, mungkin akan tahan squad atau repeat sekali lagi. So pastikan semua jaga kesihatan sendiri dengan baik. Okey, benda-benda yang pedas jangan makan terlalu banyak. Okey, so minum air banyak, waktu malam tidur awal, lepas tu bangun pagi. Okey, benda-benda lain jangan buat lah. Okey, untuk jaga kesihatan sendiri. So kita mulakan video ketiga. So hari ini saya akan ceritakan bagaimana kita menjawab dalam IELTS peringkat kedua. Peringkat pertama saya sudah ceritakan dalam video pertama. So peringkat kedua ini apa? Peringkat kedua ini adalah undang-undang atau law. So apakah kita perlu tulis dalam peringkat kedua? Dalam peringkat kedua ini perlu menulis undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan yang anda tulis dalam peringkat pertama. Contohnya di dalam peringkat pertama anda tulis section 326 kandung keseksaan. So peringkat kedua mesti ada pilih undang-undang yang ada kaitan dengan section 326. Contohnya cedera parah section 320 kurungan A kecil hingga kurungan H kecil, di mana anda mesti buat pilihan A, B, C. Pilih salah satu daripadanya, lepas tu menjawab. Inilah tafsiran undang-undang yang anda perlu tulis di dalam peringkat kedua. So, contohnya, jika dalam peringkat pertama pelatih menulis kesalahan di bawah section 506, so kita akan memilih tafsiran undang-undang di bawah section 503 KK atau section 44 dalam peringkat kedua. So, kenapa kita perlu tulis section-section yang dikatakan tersebut? So, pelatih perlu menulis section-section berkenaan sebab section-section itu adalah, contohnya section 503 adalah definasi kepada ukutan jenayah di bawah section 506. 506 itu kesalahan. Saya nak tanya, adakah student masih tahu lagi ke perbezaan di antara section definasi dengan section kesalahan? Section definasi adalah contohnya 503 yang tidak ada hukuman penjara, tiada catatan hukuman penjara, contohnya 1 tahun ke 2 tahun ke di bawah section tersebut. Ini adalah section di bawah definasi. Manakala section 506 adalah section kesalahan dan dia mempunyai catatan di bawah isi kandungan section ini. Dia ada tulis penjara 7 tahun, penjara 1 tahun, penjara 10 tahun. Itu adalah kesalahan. So, apabila dalam peringkat pertama, mesti tulis kesalahan. Okay, section kesalahan. Jangan tulis section definasi. Sesiapa yang menulis section definasi, maksudnya dia tak faham. So, ini akan membawa kepada kegagalan menjawab soalan lain. Kalau kamu tak boleh bezakan definasi dengan kesalahan, saya akan terus memberikan keputusan kegagalan dan anda akan masuk dalam kelas repeat. Dan saya akan mengajar student ini sekali lagi supaya dia mengetahui perbezaannya. Okey, jangan silap definasi, kesalahan. Boleh faham? So, tanpa definasi, contohnya tengok ini. Tanpa definasi ini, contohnya 503, pelatih tidak tahu elemen-elemen jenayah dalam section 506 KK. Oleh sebab itu, pelatih perlu menulis section 503 KK terlebih dahulu sebelum menulis
sebelum menulis tafsiran lain. Maksudnya di dalam perenggan kedua, 50 definasi 503 KK ini adalah penting. So tulis di dalam perenggan pertama. Bukan maksudnya saya adalah dalam perenggan kedua memilih seksyen 503 tulis dulu. Okey. 503 tulis tafsiran undang-undang 503 di bawah perenggan kedua. Okey. Dan ini 503 merupakan key point. Okey, dia merupakan key point kepada 506. Student jangan tulis seksyen 506 dulu. Tuliskan seksyen 503 baru tulis seksyen satu lagi, seksyen 44. Ini seksyen 44. Tuliskan seksyen 44 di bawah perenggan kedua. Selepas mula-mula dalam perenggan 2 tulis seksyen 503 dalam satu perenggan. Selepas itu asingkan dengan satu baris, tulis seksyen 44. So 44 KK. Kenapa seksyen 44 KK ini kita memilih seksyen 44 ini untuk dijadikan sebagai jawapan kita? Sebab dalam definisi seksyen 503 ada di dalam isi kandungan dia itu ada satu perkataan bencana itu ada dalam definisi tersebut. So untuk supaya student memahami apa maksudnya bencana itu, maka seksyen 44 yang mentafsirkan bencana itu perlu untuk dituliskan dalam jawapan anda. Okey, ini tengok. Ini tengok bencana. Kerana ada perkataan bencana ini, maka kita menulis seksyen 44 KK. Boleh faham? So sekiranya 44 maksudnya di dalam perenggan kedua student menulis luar seksyen. Okey, luar seksyen dalam perenggan kedua. So satu perenggan bagi satu markah, luar seksyen maksudnya 2 markah lah. So ini adalah cara kita menjawab dalam satu kesalahan di mana 10 markah diberikan. Dalam kesalahan 10 markah. Okey, diberikan. So jawab 2 seksyen maksudnya dapat 2 markah bagi perenggan kedua. Okey, boleh faham student? Kalau sesiapa tidak tulis, kalau dia 10 markah, maksudnya akan rugilah sesiapa yang tidak. Kalau dia tidak tulis, saya tak boleh memberikan markah lah. Maka hanya akan diberikan kepada pelatih jika pelatih menulis sesuatu di dalam menulis undang-undang memberikan jawapan dia. Sekiranya maka perlebihan tidak akan diberikan kepada pelatih sekiranya pelatih tidak menulis apa-apa dalam jawapan. Contohnya kamu hantar jawapan kosong, saya tidak akan memberi markah lah. Okey, student ada tulis lebih, maksudnya baguslah, saya akan memberi markah. Okey, 1 markah. Kalau tak tulis minta markah, tak adalah. Boleh faham? So saya pernah jumpa lah student menghantar kertas jawapan kosong dan tulis saya minta tolong tuan, saya ini anak kepada siapa-siapa, jika tuan meluluskan saya akan membantu tuan naik pangkat. So ini tak perlu tulis lah. Okey, simpan benda ini. Okey, tak perlu kerana 1 markah itu menaikkan pangkat saya. Boleh faham? So apa jawapan dia? So kalau kosong tak tulis apa-apa, bagi 1 markah lah. Bagi 1 markah untuk kenangan kepada student lah. Nanti datang ke kelas repeat lah, berjumpa dengan saya. Boleh? Jangan buat macam itu. Okey, tulis berusaha bertulis. Okey, mencuba. Jangan mesti mencuba. Jangan tidak cuba. Okey. Jangan simpan percubaan itu untuk menjawab masa dalam kelas repeat. Dalam masa peperiksaan, dalam dewan peperiksaan, terus cuba. Okey, tulis semua itu. Seperti apa yang telah saya ajar. Boleh faham? Ini tadi saya sudah cerita kenapa perlukan tulis seksyen 44. Tadi saya sudah ceritakan. So
sebab dia ada kaitan dengan undang-undang kesalahan tadilah 506. Okey. Okay. Selain itu, jika kesalahan itu melibatkan 2 orang atau lebih, maka Seksyen 34 KK Furtherance Common Intention atau berniat bersama akan ditulislah. Biasanya dalam kes rompak dia 2 orang atau lebih, biasanya Seksyen 34 akan dimasukkan. So bila Seksyen 34 dimasukkan dalam skema 10 markah, so maksudnya dalam peringkat 2 dia sudah jadi 3 peringkat. Sebab kalau dalam rompak dia mesti ada definisi rompak 390, dan dia mesti kalau rompak perkumpulan dia mesti ada definisi 39 apa? Sekejap 39 apa? 391 ke? Rompak perkumpulan 391. Boleh tulis definisi ini 391, atau nak tulis salah satu iaitu letak ini Seksyen 34. So dalam peringkat 2 sudah ada 3 seksyen. Okey, sudah ada 3 seksyen. Satu seksyen itu 1 peringkat. Satu seksyen 1 markah. So 1 peringkat 1 markah. So 3 seksyen 3 markah. Ini bagi skema 10 markah itu, saya fikir 3 seksyen undang-undang cukup. Okey, tak perlu tulis banyak lagi. Yang lain itu macam 394, 397 tak perlu tulis ya. Hanya tulis yang penting dulu. Okey. Atau selain daripada Seksyen 34, mungkin ada soalan dia minta you tulis yang melibatkan macam ni persubahat. Okey. Persubahat iaitu di bawah Seksyen 109, maka definisinya 107. So dalam keadaan ini 107 itu dipilih untuk tulis di dalam peringkat kedua. Okey. Tulis Seksyen 107, I beri 1 markah. So kalau dalam 10 markah, skema 10 markah, so tulis 3 cukup. Jangan tulis sampai 4. Itu tak ada lebih. Maka berlebihan hanya akan diberikan dalam peringkat 3 iaitu aplikasi. Saya nak tengok student macam mana menghuraikan undang-undang tersebut. Bukan kerana ini benda saya bagi 1 markah, student hanya perlu menyalin saja undang-undang itu. Okey, kalau student boleh menggunakan ayat sendiri untuk memberi tanpa merujuk kepada buku, memberitahu undang-undang, contohnya 107 atau 109 atau Seksyen 34 tanpa menyalingkan perkataan undang itu, gunakan ayat sendiri, itu bagus. Saya akan memberi 1 markah dan saya akan memberi bonus. Okey, sebab usaha student untuk memahami undang-undang tersebut. Tetapi jangan separuh ayat undang-undang, separuh ayat sendiri. Itu saya memberikan markah kosong. Okey, jangan tulis separuh sini, separuh sini, separuh sana. Okey, mau tulis penuh. Kalau nak tulis ayat sendiri, lebih baik tutup buku. Tutup buku tulis dengan mengikut pemahaman sendiri. Okey, pemahaman sendiri. So kepada sesiapa yang menyalingkan seksyen itu daripada buku, so saya punya nasihat adalah tulis 4 ayat atau 5 ayat. Kalau dia boleh tulis ayat sendiri, bagus. Okey, jangan separuh sini, jangan separuh sana. Kalau mau salin habis mesti 4 hingga 5 ayat. Lepas tu jangan melipu, jangan besarkan perkataan atau tulis secara jarak-jarak. Okey, usaha tulis secara jarak-jarak itu atau perkataan besar itu menunjukkan ketidakjujuran student. Jangan buat macam itu. Okey, ini hanya boleh menjejaskan image saya terhadap student tersebut. Buat baik-baik. Okey, berusaha. Okey, cuba. So ini selesai. Ini bermaksud sekiranya pelatih seksyen saya sudah ceritakan. Tuliskan ketika di seksyen itu dalam 1 peringkat 3 seksyen tersebut dalam peringkat kedua. Asingkan 1 peringkat kecil, peringkat kecil pertama, peringkat kecil kedua, peringkat kecil ketiga. Asingkan. Jangan semua tulis dalam 1 peringkat yang panjang.
Okey. Nanti pagi saya akan membuat pemotongan markah. Faham student? Ini saya sudah cerita. So ini sini saya nak ceritakan bagaimana mengatakan session yang ada kaitan itu, session-session yang ada kaitan dengan kesalahan. Kesalahan ini maksudnya kesalahan peringkat pertama. So biasanya DS saya rasa DS kelas sudah memberitahu kepada student dalam kelas mengenai pasangan section tersebut atau kepada pelatih yang pernah hadir dalam kelas gantian malam atau kelas tambahan KK pada hari Sabtu yang saya mengadakan itu, yang saya menguruskan itu. Biasanya student faham apa yang saya cerita di sini. Sekiranya pelatih tidak pernah hadir kelas saya, kelas gantian atau kelas tambahan itu, mungkin dia tak faham. Dan saya percaya dia sudah memberitahu kepada mereka di dalam kelas. Walau bagaimanapun, saya pun ulang sekali lagi lah. Contohnya, tengok student dalam section ini. So ini adalah contoh section pasangan section seperti berikut. Contohnya section ni 503 dengan 506 dan section 44 perlukan dalam jawapan. Ini adalah pasangan. Okey. Kalau 323 mesti campur 319, 321. 321 adalah definisi mengenai apa? Dengan sengaja di dalam konteks cedera, bukan cedera parah. Kalau cedera parah, section 322. Okey, faham? Ini 323, 319, 321, 326, 320, A kecil hingga H kecil. Okey, pilih salah satulah A atau H. Okey. A, B, C, D, E, F, G, H, pilih salah satu dan cerita kepada saya bagaimana kamu memilih A kecil ini ke B kecil ini berdasarkan senario saya keluarkan itu. You ceritakan itu. Lepas tu ini 322, ini section dengan definisi sengaja dalam konteks cedera parah. Okey. Ini pasangan dia 354, 351 atau section 351 dengan 351 serangan 350 kekerasan jenayah. So kenapa memilih dua ini? Kerana dalam section 354 ini ada menyebut menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah. So definisi serang atau kekerasan jenayah itu, maka kita perlu memilih tafsiran tersebut lah, section tersebut. Okay, satu lagi, kepada siapa mereka menjawab hak mempertahankan bersendirian. So bila you jawab 100, dia mesti ada 96, 97, 99. Ini satu set. Okey, ini satu set. Tak boleh lari lah. Okey. Kalau siapa cuba jawab soalan curi 379, dia mesti gabung dengan definisi di bawah section 378. Okey, tak boleh lari lah. Inilah cara kita jawab. So khianat definisi di 425. So ini kesalahan dia, ini pasangan dia. Kalau rogo 376-1, dia mesti campur. Ini definisi dia 375. Okey, kalau bunuh 302 KK dan dia akan campur dengan 300. So ini adalah pilihan dia. So walau bagaimanapun terdapat pengecualiannya, iaitu ada section yang tidak ada pasangan. Section itu hanya berdikari. So dia berdiri di kaki sendirilah. Contoh section 297 KK iaitu curi perkuburan, section 289 KK kecuaian tengah haiwan, section 290 KK mendatangkan kemudaratan awam dan lain-lain. Okey, nombor 13. Sekiranya pelatih boleh dapat 1 markah atau 2 markah
dari peringkat kedua, dan dalam satu soalan biasa ada dua kesalahan. Satu soalan memang ada dua kesalahan, satu kesalahan, satu markah atau dua markah, dua kesalahan boleh dapat 2M atau 4M. Oh, ini okey. Kita lupakan benda ini. Kita tengok jadual ni. Tengok jadual ni lagi faham. Okey, contohnya saya kira ini satu kesalahan, satu soalan ada dua kesalahan, satu kesalahan 10 markah. Okey, satu kesalahan 10 markah, satu kesalahan 10 markah, maksudnya ini satu soalan skemanya 20 markah. Sorry, ini 20 markah. 20 markah. Kalau 20 markah ada dua kesalahan, satu kesalahan 10 markah, 10 markah. Ini silap. 20 lah. Okay. So ini satu kesalahan 10 markah. Okey. 20 satu kesalahan 10 markah. Menggunakan tulis 4 peringkat kedua. Sekarang kita bincang peringkat kedua. Peringkat kedua adalah tafsiran undang-undang. So peringkat 2 kalau 10 markah, tulis bagaimana untuk mendapatkan dua markah. Maksudnya mesti jawab 2 section. You jawab 2 section, saya bagi 2 markah. Kesalahan kedua dalam peringkat kedua tafsiran undang-undang, jawab 2 section, 2 markah. Okey. Ini jawab satu soalan bagi peringkat kedua. Okey, satu soalan peringkat kedua. Kita cerita peringkat kedua sekarang, bukan peringkat 1, peringkat 3, bukan peringkat 4 lah. IELTS dalam peringkat kedua. So peringkat kedua 2 kesalahan. 2 kesalahan 4 section. Betul. Satu kesalahan 2 section lah. So satu kesalahan 2 section, 2 kesalahan 4 section ialah dua kesalahan ini. Satu section 2 markah, sebab satu section 1 markah. Satu kesalahan mesti tulis 2 section, bagi 2 markah kali satu soalan 2 kesalahan, so jadi 4 markah. So satu soalan dapat 4 markah. Okay. Kalau you jawab 5 soalan, bagi peringkat kedua sahaja tafsiran undang-undang, maka akan jadi 10 kesalahan. 10 kesalahan betul tak? Tengok 10 kesalahan, 20 section, iaitu satu soalan 2 kesalahan betul, satu kesalahan 2 section betul, satu section saya bagi 1 markah, 2 section 2 markah. So dalam satu kesalahan you dapat 2 markah, 2M. Satu soalan ada 2 kesalahan, you akan dapat 4M. So ikut skill, ikut apa yang saya mengajar, cara mendapatkan 2 markah itu. Jangan buat benda-benda yang saya tadi sudah kata itu. Okey, jangan shortcut ke, jangan besarkan perkataan ke. Okey, hanya salin sahaja. Okey, salin sahaja. Sorry. Okey, dalam satu soalan 4 markah. Okey, kalau jawab 5 soalan kali 4 dalam peringkat 2, you akan dapat 20M. Hanya peringkat kedua sahaja tau. Kalau jawab dengan betul, memang betul lah, salin sahaja mah daripada itu section, masukkan 2 section, sudah dapat. Tapi tulisan mesti betul lah. Jangan bagi saya potong markah. Salin sahaja. Tak susah kan? Salin sahaja. Okey, tak perlu tahu apa, tak perlu menggunakan ayat saya sendiri. Ayat sendiri, itu nanti saya potong markah, salin sahaja. Dapatkan 2 markah dalam satu kesalahan. So, satu soalan, 2 kesalahan, dapat 2 markah. Dapat 4 markah, sorry. So, 5 soalan kali 4, 20M. Ini hanya peringkat kedua tau. Ikut cara yang betul, ikut cara yang mengajar, dapat 20M. So, sekarang kita tengok. Ini peringkat kedua tadi ya. Ini jawab 5 soalan bagi peringkat pertama. Yang video 1 saya cerita itu. So, 10 kesalahan. Ialah satu soalan. Ini peringkat pertama. Peringkat pertama itu apa? Peringkat pertama yang ceritakan kesalahan. Dalam satu soalan ada 2 kesalahan. Satu kesalahan 2 markah. 2 markah macam mana dapat? Mesti ada section, mesti ada kesalahan undang-undang itu.
Mesti ada cara kesalahan dia itu. Mesti ada nama orang bukan nama pokok Okey, nama orang bukan nama pokok. So kalau tulis itu, saya akan memberi 2 markah bagi ayat pertama. Peringkat pertama itulah yang kamu sebutkan kesalahan itu. Satu kesalahan 2 markah. Dalam satu soalan ada 2 kesalahan. 4 markah lah boleh dapat. So satu soalan 4 markah, 5 soalan darab 4 markah, 20 markah. So you duduk diam-diam, ikut apa yang saya ajar, so dapat 20M. Ini atas 20M, begitu senang, campur ini 20M, sudah 40M. So, ini peringkat keempat. Hari itu saya ada cerita video pertama, peringkat pertama dengan peringkat 4, sebenarnya ambil benda yang di sini, letak di sini, sudah dapat markah. So, jawab 5 soalan, bagi peringkat keempat 10 kesimpulan. Peringkat keempat adalah kesimpulan. Ialah satu soalan 2 kesimpulan. Sebab satu soalan ada 2 kesalahan, betul? Satu kesalahan mesti ada satu kesimpulan. 2 kesalahan, 2 kesimpulan lah. Satu kesimpulan, satu kesalahan, satu kesimpulan, dapat kesimpulan sana, kopi sini, masuk sini, dapat 2M. Lepas tu 2 kesimpulan sudah jadi 4M. Satu soalan, 2 kesalahan, 2 kesimpulan, 4M lah. So, jawab 5 soalan, darab 4M, so jadi 20M. Tadi ini 20, ini 20, begitu senang. Ini 20, sudah lulus 60M. So, tak susah. Paling mudah. Okey, tetapi hanya perlukan student menjawab 4 peringkat itu sahaja. Okey, sebenarnya berdasarkan format ini, student boleh jawab dengan begitu mudah. Okey, jangan membazirkan ini. Belajar dengan betul-betul, ingat apa yang saya katakan dan praktik. Pada masa ini ada masa lagi, okey. Buatkan itu contoh jawapan. Okey, tidak perlu hantar kepada saya lah. Sekarang ada ramai student hantar kepada saya. Saya mana ada masa untuk memeriksa 520 student hantar kepada saya. Tak perlu makan lah saya, tak perlu tidur lah. Okey, nanti saya akan memberi satu contoh lah, cara skema 10 markah. Satu kesalahan 10 markah. Ikut cara itu. Banyak saya sudah cerita. Buatlah cara macam ini. Tapi ini student jangan maksudnya hanya tulis peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat keempat, lepas tu peringkat ketiga tak perlu tulis. Tak boleh macam itu. Siapa tak tulis nanti fail. Sebab saya memang kata IELTS mesti tulis 4 peringkat. Boleh faham ah? Okey? Ingat apa yang saya ceritakan, pesankan, memperingatkan benda itu. Jangan buat soalan, buat jawapan tergesa-gesa. Okey? Buat gesa-gesa nanti you lupakan banyak benda yang saya memberitahu. Kepada siapa yang tak ingat apa yang saya cakap itu, tak apalah, nanti saya akan memperingatkan student dalam kelas repeat. Okey. Bye-bye. Semoga semua berjaya lulus Okey, itu saja. Okey, bye-bye.